Macam mana boleh tiba-tiba masuk dalam industri kewangan ni? Okay, so tadi ada aku cakap aku nak menyimpan, nak beli rumah kan. So daripada situ ada satu hari tu aku buka Facebook. So keluarlah satu posting ni tentang cara nak lansaikan hutang rumah. Cakap menarik agak ni kan. Cara lansaikan hutang rumah. Hello, hi guys. Assalamualaikum. Welcome to podcast Meh Jenguk edisi betul tak tu. So guys, hari ni aku sangat-sangat excited kerana apa? Hari ni kita akan sambung shooting untuk episod yang kedua. So terima kasih guys bagi mana yang support episod pertama, yang mana yang like, mana yang komen, mana yang subscribe. So jangan lupa subscribe, tekan button bell untuk korang follow the next podcast untuk channel Iza Yusof, dan lebih orang kata spesifiknya podcast Meh Jenguk. Okay, so guys, untuk episod kedua ni aku akan jemput seorang yang mungkin orang kata aku pun belum kenal lebih mendalam lagi beliau ni siapa. So mungkin kejap lagi kita akan kenal, tetapi beliau merupakan anak didik Mak Jerong dan juga anak didik Tuan Ahyat Ishak juga. So tanpa membuang masa, aku nak jemput dengan korang untuk kita sama-sama dengarkan kisah-kisah beliau, kisah-kisah inspirasi, mungkin ada tips daripada beliau. So tanpa membuang masa, aku nak menjemput Basit Nazri. Okay, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. So tadi daripada mana tadi? Pagi tadi daripada Shah Alam lah. Dari Shah Alam. Duduk kat mana? Dari Shah Alam. Dari Shah Alam. Alright. So guys, ini Basit Nazri. Beliau merupakan orang kata anak didik Mak Jerong dan juga anak didik Tuan Ahyat Ishak. So hari ni kita akan berkenalan lebih lanjut. Kita nak tanya dia apa dia punya orang kata kisah-kisah dia yang kita boleh belajar untuk dijadikan inspirasi. Boleh Basit? Boleh. Tak ada apa sangat lah aku ni pun. Tak apa. Kita nak dengar-dengar daripada anak-anak muda. Kita sekarang nak mengumpulkan orang kata anak-anak muda ni mungkin dalam lingkungan 20 ke 30-an ni sharekan apa dia punya pengalaman. So sebelum kita pergi lebih jauh lah tentang kita, orang kata mungkin tahu kita punya dalam bidang kewangan, kita bidang financial kan. So tapi sebelum kita nak masuk bidang kewangan lah, boleh tak kau sharekan sikit apa latar belakang kau ni, apa dulu kau ni macam mana, apa orang kata kisah-kisah yang ramai orang tak tahu pasal kau. Boleh share? Assalamualaikum. Nama panjang Ahmad Abdul Basit bin Ahmad Nazri, tapi nama yang dikenali adalah Basit Nazri lah. So biasa orang panggil saya Basit. Nama yang mungkin orang macam tak pernah dengar sebab pernah ditegur lah. Orang ingatkan itu nama gelaran. So macam bila ingat macam yelah kat IG ke social media kan orang tak letak nama sendiri kan. Letak nama yang lebih kurang gitu kan. Lepas tu pernah ditegur, "Oh ni nama kau ke? Basit dah." So style lah macam tu kan. Oh, orang macam rare lah. Dia kata rare. Tapi macam kita ni yelah dulu memang rasa macam pelik lah nama kan. Nama macam yang biasa dengar rasa macam cool-cool, nama kita rasa nama pelik lah. So dengar ada orang tu cakap macam tu, so rasa macam ui ada orang suka kita tiba rasa pelik kan. So kau tahu sebelum tu apa maksud Basit? Basit tu, okay. Basit tu kalau ikutkan di antara 99 nama Allah lah. So nama ni sebenarnya diberikan oleh arwah atuk saya, mak saya. Nama panjang kan Ahmad Abdul Basit. So kalau nama Tuhan kena ada Abdul lah. So Abdul Basit tu. So waktu tu arwah dia nak ada nama cucu dia yang ada macam nama Allah macam tu. Lepas tu atuk belah ayah nak ada nama Ahmad atau Muhammad. So last ayah decide letak sekali dulu. Situlah. So Abdul Basit tu maksud dia kalau direct translate, hamba yang kepada yang maha melapangkan. Hamba kepada yang maha melampaukan. Melampangkan rezeki, melampangkan masa, macam itulah. Itulah maksud dia lah. So mungkin boleh sharekan sikit tak? Yelah, kau pernah tanya tak mak kau kenapa namakan kau Basit? Tak pernah sebenarnya. Tapi sebab itulah sebab atuk kau lah yang nak. Atuk je. Faham. So daripada kecil dulu waktu-waktu lahir ke apa ke, ada tak kisah-kisah yang kau boleh sharekan dulu untuk mereka tak pernah kenal kau lagi ni? Kisah waktu kecil sebenarnya yelah banyak lah. Aku ni pun orang yang sekarang ni orang kata mungkin pelik lah aku tengok orang apa, kalau parents ke orang tu dulu tengok aku yang sekarang pun, sebab aku ni memang orang yang sangat ligat, sangat aktif. Waktu bila kecil? Sangat hyper. Waktu kecil memang sangat lah macam aku orang kata macam tak tahu penat.
Macam tu. Sebab waktu kecil pun aku, ayah dengan mak aku cakap lah, Basit ni lahir-lahir sekejap je merangkak menjulur. Terus nak bangun, ingat apa, nak berjalan tak? Terus berjalan kejap tu nak berlari. Oh ya, Berlari. Aku memang bangun ligat bangun betul lah dulu. kecil. Memang ligat. Time tu umur berapa dah merangkak? Belum tertinggal lagi tak? Kira tak sampai setahun lagi aku dah memang macam nak bangun nak berlari lah. Oh ya. Dan lepas tu aku memang entahlah, tiang rumah aku nak panjat. Berlari tak main pergi mana-mana je. So memang mak ayah aku dulu memang itulah, kesabaran tinggi lah Memang kot. orang kata budak nakal lah dulu. Memang Kecil-kecil dah nakal. kecil dah nakal lah. Aku suka macam berlari. Lepas tu aku suka macam panjat. Panjat kot. Aku macam kecil-kecil kan. Macam sofa nak duduk, tak nak duduk atas. Duduk kat sini. Berlari naik atas. Kalau ada tiang tu, kan zaman dulu kan banyak rumah kampung kan. Rumah tiang. Aku memang suka panjat. Panjat tiang. Dan pokok pun sama. Waktu sekolah rendah, aku dengan kawan-kawan aku main kejar-kejar dekat atas pokok. Kejar-kejar atas pokok? Macam mana tu? Itulah. Dia pokok tu memang tak tahu boleh berlari-lari lah. Dia macam kejar-kejar tu lah. Pokok Dia fikir apa? balik gila kan. Dah tahu. Pokok apa? Pokok ciku lah. Pokok ciku. Main kejar-kejar atas pokok Kejar-kejar tau tu. Hui, keren. Keren. Cuba bila jadi satu kisah yang tragis lah. Sebab bukan kat aku lah, alhamdulillah. Tapi kat kawan aku agak teruk juga. Lepas tu kita orang stop lah. Kenapa tu? Tapi dia jatuh lah. Jatuh pokok? Jatuh pokok. Sebab one of dahan tu tiba patah. Dia duduk atas tu kan. Patah jatuh. Jatuh Jatuh memang teruk kan lah. Sebab bawah tu, pokok tu sebenarnya dia macam dekat dengan, macam ada satu dewan tau. Dekat tepi macam tu lah. So macam dia terjatuh, kepala dia terhentak dewan kan, floor apa, konkrit kan. Darah semua. Lepas tu memang dah tak main terus lah. tak main lah. Bertaubat lah lepas tu. Bertaubat atas pokok lah tapi. Dekat bawah lelak lagi. Main kejar-kejar semua. Tangkap orang. Tu main lagi. I see. Sebelum tu lah, kau lahir dekat mana? Aku dilahirkan dekat Shah Alam. Section 6 di sebuah klinik kat Section 6 Waktu tu klinik lah kan, zaman-zaman dulu tu. Membesar dekat Shah Alam. Membesar tu, okay, aku ni duduk kat macam-macam tempat juga sebenarnya. Sebab aku dilahir di Shah Alam. Lepas tu mak ayah aku beli rumah dekat Setiawangsa. So sekolah rendah aku dekat area Setiawangsa lah. KL. Sekolah rendah KL. Aku sekolah dulu private. Nama sekolah tu, kalau siapa kenalan, Nuri Elementary School. Apa dia? Nuri Elementary School. Ada tak bekas ada sekolah? Tak ada. sebab dia punya, mungkin ada lagu kawan-kawan lah. Sebab sekolah tu kecil je lah. Dia waktu tu dia baru nak start up. Sebab sekolah ni dia memfokuskan kepada special student juga. Special student. Dia aku bukan special lah. Special meaning macam OKU tu, yang ada Down syndrome or apa yang macam hyper tu sikit tu lah. So konsep sekolah tu dulu nak membalancekan lah. Sebab zaman tu, even though zaman sekarang sekalipun kan, sekolah macam orang yang special ni dia asingkan dengan orang yang biasa, dipinggirkan. Tu pun adalah sekolah yang accept juga kan orang special ni, tapi dia ada macam kelas dia tersendirilah apalah. Sekolah tu dulu dia nak bawa konsep nak duduk sekali lah dalam satu ni. Sekolah tu sebenarnya kat Bukit Antarabangsa. So tu aku duduk dekat Setiawangsa lah. Sekolah rendah kat situ. Sekolah menengah ayah aku pindah, jual rumah, pindah duduk kat area Wang Semaju. Dan waktu tu aku pun pindah sekolah. Dah tak sekolah kat situ sebab dah form 1. Sekolah tu sampai darjah 6 je. Sekolah menengah tak ada. So sekolah menengah aku sambung dekat Gombak. Sekolah tu mak ayah dia mungkin nak melahirkan ustaz-ustaz aku. So sekolah agama. Sekolah menengah Islam Al-Amin Gombak. Okay, Sekolah Al-Amin. Sekolah Al-Amin Gombak. I see, alumni Sekolah Al-Amin lah ni. Ya, alumni sekolah menengah lah. Dia sekolah rendah lah. Alright. So kita back forward sikit. Time kau masuk sekolah rendah tu kan, kau ada apa cita-cita kau waktu kau sekolah rendah? Kan biasa kadang-kadang kita sekolah rendah, cita-cita lain, sekolah menengah. Ni kita cerita about sekolah rendah tu. Apa cita-cita kau yang kau ingat waktu sekolah rendah? Sekolah rendah dulu, aku nak jadi seorang pelukis. Pelukis? Kan? Pandai lukis? Boleh lah, tapi lama tak lukis. Dah lama tak lukis? Lama tak lukis. Ada art ni. Tapi memang minat melukis lah. Mungkin warna tu semua kan. Umur 11, 12 tu, kita dah start tengok Naruto kan. Naruto tu TV3. So minat lah kat anime. So macam kononnya aku dah besar, aku nak jadi kartunis. Maksudnya yang pelukis
lukis komik lah. Lukis komik ni semualah waktu tu lah. Ada orang ajar ke ataupun bakat sendiri melukis tu? Bakat sendiri. Aku minat tu memang cari. Aku tak ingat macam mana. Memang ada macam jumpa satu buku. Dia mengajar macam mana nak melukis komik. So aku ni lah. Dan adalah aku macam acah-acah buat komik sikit. Aku suruh kawan-kawan baca. Macam tu lah. So macam itulah waktu tu lah. Dan tu Memang. start melukis umur berapa? Kalau ikutkan daripada macam darjah 1 pun dah suka dah. Darjah satu dah suka Mungkin biasa tapi dia macam bawa minat tu kan. So darjah 4 macam tu aku start macam lukis komik okay, karakter komik kan. Dulu aku ada macam satu watak benda dah aku dah tak ingat dah. Buat komik macam tu lah. So aku bagi kawan aku baca kan. Waktu tu macam kata best lah apa. Tu macam bila nak keluar episode 2 macam boleh buat bisnes melukis lah waktu kau rendah tu. Lebih kurang lah. Macam suka kan lukis. So, selain daripada seni kan, biasa macam sekolah-sekolah rendah macam math, sains apa semua. Selain daripada seni apa yang kau minat? Waktu sekolah rendah, mata pelajaran mata pelajaran personally dulu aku memang tahu lah aku belajar je. Belajar je, tak tahu apa yang suka lah. Aku memang suka melukis dulu. Kalau belajar fikir macam nak kena pergi kelas kan, kena belajar. Aku belajar je lah. So tapi mungkin aku rasa yang aku betul-betul macam ada suka sikit lah aku mungkin sains lah. Sebab waktu UPSR tu je aku dapat A. Faham. UPSR aku 1 A je dalam sains. So aku rasa sains lah. Sains A. Aku main tak suka sains. Ya ke? Aku dulu daripada sekolah rendah, sekolah menengah, paling tak suka sains. Memang fail juga kadang. Aku paling suka, tak adalah kata paling suka, tapi aku rasa yang antara semua subjek tu yang aku boleh lah nak masuk, boleh nak belajar. Lepas tu bila masuk sekolah alamin tu, kan form 4 kita kena ambil aliran ataupun kita dimasukkan ke aliran-aliran, contoh sains, account, ada yang perdagangan ke apa. Kau masuk aliran apa betul? Aku masuk aliran dipanggil sains perakaunan. Sains perakaunan. Antara subjek sains perakaunan apa Aku tak tahu. Okay, sebab tu dia subjek beza dia ada macam sekolah aku sekolah agama kan. So dia 2 je lah kalau aliran sains. Sains perakaunan dengan sains biologi macam tu. So so perakaunan ni beza dia kalau sains yang kita belajar course and math, lepas tu fizik, chemistry, tapi satu lagi biasa biologi kan. Aku tak belajar biologi. Sains perakaunan ambil account, yes. Kau ambil account. Kau minat account ada itu? Surprisingly waktu aku form 4 tu aku minat lah. Selama ni tak minat math dan semua kan. Aku minat account sebab aku score SPM pun tak silap aku lah, tak ingat lah pula. Account score? Account score. Aku dapat A kot ke B macam tu lah. Tak ingat tapi aku minat lah. Waktu sepanjang exam lah tu semua. Aku macam best juga belajar account ni semua kan. Lepas tu kan kau cakap kau masuk ke account. Waktu sekolah rendah kau nak jadi pelukis. Adakah time dah kau ambil account dah, yelah form 4 kita cerita form 4 ke atas. Adakah cita-cita tu dah berubah ataupun masih sama? Internally aku waktu tu memang ada rasa minat ni. Cuma aku dah mungkin kot dia dah macam perubahan tu sikit ke arah macam benda-benda yang lebih digital kot. Tu suka melukis and then lah budak-budak main game, tengok anime lah apa tu semua kan. So macam kononnya ada minat lah dalam gaming punya industri macam tu. So minat macam 3D punya ni kan. Nak jadi gamers lah lu? Jadi gamers lah. Buat game ke macam tu lah. Cuma tapi bila macam masuk form 4 macam tu, mungkin sebab bila dah belajar aliran sains tu dah berbeza sikit lah keinginan waktu tu. Tapi still tak fikir sangat lah sebenarnya nak jadi apa lagi waktu tu. Dia still macam nak have fun je tu kot. Memang belajar, kita pun macam bukan budak pandai sangat. Lepas tu yang penting ambil exam macam tu. Ya, betul. Tak rasa nak, tak tahu, tak fikir main lagi kot. Fikir main game. Aku dulu kaki game. Main sampai fikir nak buat game sebab minat kat tu kan. Kau cerita yelah waktu sekolah kau nak minat pelukis, lepas tu sekolah menengah pun kau masih nak macam have fun. Kau macam chill lah belajar ni kan, tak ada nak siap main game, siap nak buat game lagi. So kita fast forward habis orang kata zaman kanak-kanak, habis zaman persekolahan, habis je SPM.
Apa kau punya perjalanan selepas kau habis SPM tu? Lepas habis SPM tu, sebenarnya apa bidang yang aku sambung, Hmm. actually dia related jugalah macam daripada Form 4, Form 5 tu juga. Dan ada pengaruh juga daripada ayah aku. Because aku nampak apa dia punya kerjaya, dia punya pekerjaan dalam perjalanan hidup dia kat situ. Cuk, sebelum tu Ah, apa ah. pekerjaan mak ayah kau Ayah aku dari segi bidang merupakan seorang electrical engineer. Electrical engineer. Yes. Mak aku pula bahagian IT. IT eksekutif lah. So, Macam tu. itu yang buatkan kau suka dalam Ah, bidang-bidang IT ni. ya, betul kot. Macam tu kot. I Sebab see. macam kalau komputer pun daripada aku skor rendah pun dah memang main komputer. So Hmm. dah minat kat situ, lebih kat situ. Sampai sekarang juga. So engineering pun sebab ialah tengok ayah aku dan waktu tu alhamdulillah lah waktu aku area sekolah menengah tu ayah aku di bidang electrical. Sebelum kebiasaannya electrical engineer kerja macam kilang, manufacturing punya bahagian kan. Waktu tu dia dapat kerja dalam industri lain sikit, bidang yang sama tapi industri oil and gas. So aku nampak dekat situ lah macam best industri apa dia, kerja yang dia buat tu semua. Lepas tu gaji pun besar, oil and gas kan, gaji pun besar. So macam best je jadi engineer ni semua kan. Tu tanya daripada situ tu ayah pun sarankan lah macam nanti kalau macam tu nak ambil engineering kena sambung aliran sains. Tu ambil sains perakaunan. Biologi tak penting sangat sebab bila jadi engineering usually tak perlulah biologi tu. Sebab biologi lebih pada kalau nak jadi doktor. Yes, doktor. So okay, then sambung tu. So habis SPM memang terus memang sambung nak ambil engineering. Ayah jugalah bagi advice suruh sambung civil engineering. Sebab engineering dia ada macam-macam bidang kan. Sekarang lagi banyak lah tapi zaman tu yang utama tu lah civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering dan chemical engineering. So ayah kata kau ni memang pandai lukis, pandai ni semua yang suka ni masuk civil lah, civil engineer. Sebab civil engineer memang banyak dia related dengan arkitek punya sikit tapi di bahagian technical. So dia banyak design-design tu sikit. So aku patut ambil ni dia suruh ambil tu. Itulah apa yang So, aku sambung. diploma kau ambil kat mana? Okay, diploma aku sambung dekat UiTM. ATM UiTM dulu? Jengka, Pahang. Oh, ATM Jengka. So ambil diploma in civil engineering. Oh, time tu memang dah fikir nak jadi engineer lah lo. Memang dah fikir Memang jadi ambil engineer. diploma tu, okay. Hala tuju sekarang jadi engineer. Ha. Lepas tu, habis diploma, kau buat apa? Habis diploma, aku terus sambung. Sebab aku tahu untuk dapatkan engineer punya title tu, memang kena ada degree lah. So aku terus sambung degree. Okay, lepas tu habis, kau intern ada intern? Intern ada? Intern Ada kat juga. mana dulu? Waktu diploma dengan degree dulu ada intern. So kedua-dua internship aku dulu dekat company consultant lah. So consultant company ni mostly handle bahagian macam buat design, buat consultation dengan developer, dengan government ke, perancang tu semua. Internship aku mostly dekat situ lah. Tapi kalau ikutkan, bukan sepatutnya lah macam mostly lah kawan-kawan aku dan semua. Kalau bahagian civil engineering ni, diorang akan jadi dekat site construction kan, dekat bangunan Kau ke, pernah jalan. kerja-kerja dekat site, apa semua tu? Zaman kerja. Tapi personally aku tak lama, tak kerja sangat pun, tak duduk site lama lah sebab aku tak kerja dalam company ataupun internship tu bukan dalam company yang betul. buat construction ataupun company contractor. Aku more on consultant punya side. So consultant ni mostly bagi advice pada klien-klien which is macam developer lah. So macam kalau macam rumah ke apa kan ada tuan rumah tu so kita orang bagi advice technical engineering advice dekat diorang lah, dekat developer dan juga bantu kontraktor lah untuk buat rumah tu semua. Memang bahagian betul-betul orang kata. Yelah, kalau yang aku tahu sekarang ni memang lari bidang dengan apa yang kau buat sekarang ni. Aku tengah nak relate kan tau. Tapi macam kau dulu kerja lain, lepas tu sekarang pun orang kata lain. Betul. Cuma mungkin yang sama tu adalah mungkin consultation lah kot. Sebab sekarang pun kita consult. Saya pun pekerjaan sekarang pun bidang usahawan sekarang. Mungkin kau boleh juga kenalkan kepada audio penonton-penonton ni. Apa sekarang orang kata, yelah tadi kau dah cerita kau punya latar belakang kan. Aku pun dah dengar kau, yelah belajar pun engineering apa semua. Dan sekarang ni apa yang kau jadi? Okay. So untuk pengetahuan semua, aku dah boleh kata 4 tahun dah beralih bidang ke industri kewangan dan merupakan seorang perunding kewangan dan takaful di bawah Great Eastern Takaful Berhad. So maksudnya
Macam mana daripada bidang engineer boleh lompat dekat bidang financial ni? Okay, so cerita dia sebenarnya bermula because of waktu aku lepas habis belajar, aku terus bekerja lah. Waktu tu aku berumur 24 tahun, aku habis kutu kerja. So memang semangat lah kerja, and waktu kerja pun memang aku masuk company consultant juga. So dan aku decide untuk masukkan company consultant yang kecil. Daripada aku kecil, mak aku pun macam, mak aku kerja tapi at the same time mak ayah aku kerja tapi at the same time diorang ada buat side business. So aku dah nampak daripada situ, dan diorang pun ajar, guide, so follow apa semua. So memang daripada kecil tu mindset nak ada business tu memang dah ada lah. Aku belajar waktu tu kalau kita nak ada keinginan nak buka syarikat sendiri ke apa, ke dalam engineering ke apa, so of course kena belajar semua. Kena tahu semua lah. The whole structure of Yes, business the tu. whole structure of business, betul. Sebab that's why daripada situ aku kerjakan company consultant yang kecil. Sebab kalau kau kerja dalam company yang besar best. Kira mungkin gaji pun masuk, benefit tu semua, kerja pun mungkin senang sikit ke apa kan. Tapi kau akan diletakkan dalam department-department, bahagian-bahagian department. So kau tak dapat nak belajar semua. Yes, kau just belajar dalam satu perkara tu saja. So kat situ kadang mungkin setahun 2 tahun kau dekat situ je, baru kau nak jump ke department lain ke apa ke. So macam tu lah. Sebab kalau kau kerja bahagian kecil, kau boleh kata buat hampir semua kerja yang berkaitan dengan engineering lah. Yang lain-lain tu sikit-sikit adalah, tapi macam fokus on engineering tu memang hampir A to Z kau akan buat semua. Kau akan handle semua. Kau akan handle dengan developer, kau akan jumpa diorang, kau akan buat design. Dulu engineer ada kena buat design lah, pakai AutoCAD, pakai Set Pro dan sebagainya, design dekat software. Kau kena design, kena keluarkan drawing, kau kena pergi jumpa government, majlis untuk dapatkan approval, untuk check. Kau kena pergi advice, jumpa developer, jumpa klien kau untuk cerita bla-bla semua lah. So itu macam mana kau lah. boleh orang kata kerja-kerja kau tu tiba-tiba kau beralih arah? Okay, kami tu asalnya sebab waktu tu aku rasakan yang memang best, memang apa yang aku buat ni aku suka. Cuma at a certain point tu, satu adalah mungkin disebabkan oleh sudut kewangan lah, pun gaji. Kerja macam orang gila, bagi narak semua. Kalau orang lain kata kerja consultant senang, kerja consultant relax, duduk aircon apa semua kan, itu yes. Tapi sebenarnya penat dia sama je kau duduk kerja kat site tu. Mungkin daripada segi tenaga tu kurang lah penat, tapi segi otak lah kau kena fikir tu semua kan. Kerja bagi narak macam tu, balik malam lah apa semua, kerana weekend pun kena kerja. Untuk pengetahuan kau lah adik Sen, engineer kita orang tak termasuk bawah Undang-Undang Employment Act tu. Kerjaya tak. Sebab engineer dia ada undang-undang sendiri, ada engineering. So kita orang termasuk dekat situ. Engineer ni dia tak boleh dapat OT. Bukan tak boleh, dia tak ada hak macam OT tu. Sebab patutnya kalau kau kerja lebih masa dapat OT kan. So engineer tak, melainkan company tu punya polisi dia bagilah. Aku baru tahu. Tapi kalau sebenarnya tak. So kau kerja sampai malam ke, weekend kau kena kerja ke, tak ada OT lah. Ni company engineer ni. Kami engineer. Melainkan company tu memang dalam dia orang punya polisi company tu sendiri ada bagi lah. Tapi mostly sebenarnya tak ada lah. Nak dapat OT tu memang tak ada. So memang kalau kena kerja lebih masa, memang kena kerja lah. So lama-lama aku rasa macam benda tu gaji pun sama lah. Memang burn out lah. Dan gaji pun sama. Gaji pun memang paras-paras biasa je, paras-paras cukup-cukup je. Aku nak cubakan dapat income yang lebih lah. Sebab waktu tu fikir macam nak kumpul duit, nak beli rumah kan, biasa kan lepas ni kan. Time tu umur apa? 24. Time tu kau rasa macam dah, orang kata time tu habis belajar ke? Dah kerja? Waktu kerja lah. Waktu kerja 24 tu? Okay. Kerja 24. So yalah, nak kumpul duit tu semua kan. So tengok duit tak cukup, memang cari side income lah. So waktu tu mak aku pun dah masih lagi macam buat jualan-jualan barang-barang kesihatan dengan kecantikan. So aku pun ada macam buat jugalah sikit dan tolong sikit, tapi macam tak jadi apa tu semualah. So aku try belajar lagi. Aku ada pergi kelas nak belajar buat dropshipping barang dekat China, barang China jual dekat Shopee. Dropshipping lah macam tu. Macam tadi aku tanya kau soalan ni, waktu sekarang, sebelum daripada sekarang ni, berapa bisnes yang kau dah buat dan tak berjaya? Kalau aku boleh kira business tu 1, 2, so far 3 lah kot. 3 kali. So antara 3 tu apa? Dari 3 tu, 1 jual produk kesihatan. Produk kesihatan. Yes. Dia macam jadi agent jugalah. Jadi agent. 2
Yang kedua, yang ini pun macam produk kesihatan, tapi lama-lama tu tengok macam MLM pula. So kejap je tu macam tak minat. Dan yang ketiga tu lah aku nak try buat dropshipping, jual barang China kat Shopee. Dah buat? Pernah buat juga. Pernah buat? Cuma yang itu dropshipping tu sebab kalau dulu tak tahulah sekarang kan. Dulu memang ada macam satu company, kita ni as dropshipper, barang tu diorang yang handle. So kita just macam buka account Shopee ataupun eBay, lepas tu kita tengok daripada barang diorang tu, and then kita letak dalam kita punya kedai lah, letak dalam punya kedai online Shopee tu, kita pilih lah barang apa yang kita nak jual. Lepas tu nanti bila kalau ada orang nak beli kat situ, kita akan contact dengan kira wholesaler lah kot. Kira pemegang stok tu, dia yang akan kita bagi alamat tu semua, so dia akan hantar tu semualah. Dari situ lah. So maksudnya sampai sekarang ni macam mana boleh tiba-tiba masuk dalam industri kewangan ni? Okay, so tadi ada aku cakap aku nak menyimpan, nak beli rumah kan. So daripada situ, ada satu hari tu aku buka Facebook, so keluarlah satu posting ni tentang cara nak lansaikan hutang rumah. Menarik gak ni kan? Cara lansaikan hutang rumah. Okay, sebab before tu, yelah bila kita dah start nak beli rumah ni, bila nampak macam booth-booth orang jual rumah dekat Jaya, dekat Aeon kan, pergilah tengok-tengok apa semua kan. Kena macam rasa macam dah ni kan, nak tahu jugalah. So pergi expo ni semua kan. So dah start pergi-pergi sebab nak tengok, nak beli rumah tu semua kan. So lepas daripada tu, dia sini macam takut lah sebab dah jumpa jugalah dengan ejen rumah, dia dah buat kira-kira apa tu semua kan. Okay, macam boleh ni, dia betul boleh ni kembayan semua kan. Okay, tapi still rasa takut. Aku ni ada rasa perasaan yang memang macam kalau benda tu aku tak betul-betul tahu, aku tak berani nak proceed sangat. Macam tu kau dah buat time umur apa? 24? 25 macam tu lah. Dan tu dah fikir nak beli rumah ha? Memang dah beli rumah. Tapi sebabkan ada faktor kewangan, dia macam agak kata berwaspada. Ya, betul. Tapi waktu tu belum ada lagi lah. Okay, nanti aku akan cerita jugalah. Ada satu kejadian dalam kehidupan aku lah yang berlaku akan datang daripada tu. Tapi waktu tu macam tu lah. Bila dah macam tu, so kat Facebook dia terkeluar pula pasal cara nak lansaikan hutang rumah cepat. Sebab kita dah minat waktu tu dah minat nak beli rumah semua. So minat lah nak baca kat situ. So baca macam menarik tau. Daripada siapa tu? Dia sebenarnya salah seorang boleh kata student kot daripada Tuan Hayat dan juga MJ. So kalau tahulah kan, mungkin Haris pun tahu yang dulu Tuan Hayat dengan MJ kan dia buat kelas power harta tanah kan. So dia sharekan konten cara macam mana nak lansaikan hutang rumah cepat lah. Macam dia yang buat konten lah. Dia buat konten, dia cerita lah buat konten tu semua. Tak tahu ada copy paste MJ punya ke apa kan. Tu apa yang membuatkan dalam konten tu yang macam minat betul ni? Sebab dia terangkan tu dengan in detail. Dan cara dia tu sebenarnya dua boleh buat. Cuma of course kena ada disiplin yang tinggi dan mungkin knowledge lah. Antara benda-benda yang kau rasa boleh buat tu apa dia? Okay, sebab dia share cara nak lansaikan hutang rumah cepat. Which is first sebenarnya dia share tu kita kena tahulah loan apa yang kita ambil dengan bank tu. Sama ada term loan ke ataupun variable loan macam tu kan. Tapi maksudnya yang mana loan yang kita ambil tu dia ada macam satu account yang kita boleh bayar lebih. So sebenarnya teknik dia bayar lebih lah. Sebab kalau kau tahu yang loan rumah, kalau bayar apa yang kita bayar setiap bulan tu, untuk yang awal-awal sebenarnya kita lebih bayar banyak kepada interest, 8% interest, 20% je kita bayar hutang kita. So konsep yang dia ajar tu, bila kita bayar lebih tak dalam akaun tu, dia akan bayarkan principal lah. Macam tu lah apa konten tu ajar lah. So in practical aku tak tahu lah macam mana kan, tapi macam tu dia ajar. So kalau buat macam tu, and then dia tunjuk pula guna financial calculator kan. Kalau bayar lebih semua, so katakan hutang 30 tahun kan, kau bayar lebih macam ni, hutang kau banyak ni, kau bayar lebih macam ni, nanti hutang jadi term tu jadi pendek. Daripada 30, 20 tahun dah habis bayar. So dia tulis berapa jimat. Berapa jimat. Dia tunjuk pakai financial calculator. Macam, power ada macam ni kan. Lepas tu nak cerita dia ni bagus lah. Tak ingat lah nama dia. Bagus lah sebab ujung tu dia bagi tahu dia belajar daripada mana, siapa cikgu dia. So daripada situlah kenal Tuan Hayat dan juga MJ. So stop dia lah. tag lah. Lepas tu saya siapa Hayat Ishak ni kan, siapa Izzah Yusof ni. Waktu tu rasanya belum ada Mak Jerong je kan. So siapa Izzah Yusof Mak Jerong. So follow. Lepas tu tengok page diorang, follow Hayat. Lepas tu follow MJ. Cuma waktu lepas dah follow tu, aku lebih banyak follow Hayat. Hayat Ishak. Sebab tengah minat property, macam kewangan tu tak tinggi sangat. And waktu tu pun Hayat banyak buat live.
So memang rasa ni every week kot dia buat. So memang akan tengok lah. Yang akan tengok dan akan tengok. Lepas tu lagi minat lah tentang property waktu tu. Waktu tu lepas tu one time tu ada satu posting. Hayat buat one of dia macam dia punya team lah. Dia buat, dia kata siapa nak kelas percuma tapi secara fizikal lah, kena datang dia ajar tentang pengurusan kewangan untuk beli tanah. Macam tu kot, aku tak ingat sangat lah. Tapi macam menarik lah. So, kita pun dah minat Hayat semua waktu tu kan. So datang turun. Waktu datang turun tu, apa yang dia sharekan tu bagi aku macam very mind blowing lah. Which is macam tentang pengurusan kewangan. Dia cerita pasal pilar kewangan, cerita pasal formula urus gaji, berapa persen tu semua, and then tentang tapak kewangan. Macam, power ni bagus ni. Kau pergilah kelas tu. Aku pergi kelas tu. Kat situlah aku jadi macam lebih minat. Tak tahulah, dalam diri aku memang aku dah rasa macam bagus lah benda ni, macam best lah belajar benda ni. Best belajar benda ni. So lepas belajar tu and beberapa hari lepas tu, tiba-tiba dia orang macam open siapa nak jadi sebahagian daripada tim Hayat Ishak. Tim apa ni kan? Tu tak pasti lah, macam menarik lah. Tim apa ni? Kan? So aku pun setuju lah, memang minat, setuju, memang suka mencuburi dia macam dalam bidang tu. Kat situ pun kira boleh buat macam side income juga. Aku betul lah, aku masuk dari situ dan aku rasa daripada situ lah aku start dalam mengenali macam dunia financial tu lah. Aku dari situ, daripada jadi tim Hayat tu, kira jadi macam risk management untuk financial lah, which is sebenarnya dia takaful lah, jadi sebagai seorang perunding takaful. Dan waktu tu rupanya baru tahu Hayat dengan MJ memang sama-sama buat kelas and everything. So, bila jadi perunding takaful tu memang bersama dengan tim MJ juga. Dan bila dengan tim MJ tu, MJ lagi banyak share, of course MJ lagi banyak nulis dari segi kewangan kan. So aku lagi banyak tertarik. So, aku cakap, banyak benda lagi aku tak belajar lagi ni. Aku dapat rasa yang macam benda ni sangat penting and sepatutnya kena disampaikan juga dekat orang luar sana. Okay, so macam kita long story short sikit, macam sekarang pun kau pun dulu minat IT, minat digital. Macam sekarang pun mungkin kau pun dah guna apps digital MJ, iaitu My Financial Blueprint. Dah. Dan macam mana dengan first impression kau dulu? Aku tanya first impression kau tentang apps ni dulu. Aku nak cerita sikit boleh? Boleh. Dulu dia macam lain sikit kan? Betul. Dulu nama pun lain. Sekarang pun kita dah lain. upgrade. Sekarang dah of course dah lagi much better. Dulu waktu aku first jumpa tu pun, bagi aku dah satu sistem yang very systematic dan sophisticated lah, aku boleh cakap. Sebab dia memang sangat teratur dan sangat macam detail, and kau boleh identify lah keadaan kewangan kau tu dengan mudah. Aku nampak pun benda tu dia sebenarnya memang akan membuatkan kau macam nak tahu in term of kau punya cara pengurusan kau punya kewangan macam mana kan. Nak tahu tu pun macam sebab apps tu dia perlukan macam kita kena masuk in detail lah tentang duit kita tu kita buat apa. Duit tu datang daripada mana, income daripada mana, kerja kita ke, lepas tu side business kita, lepas tu mungkin kalau kita ada rumah sewa tu semua, tahu source of income dari situ. Lepas tu pula ada bahagian yang komitmen buat pembelanjaan pun kita masukkan terus mengikut formula yang MJ ajar tu kan. Data-data tu. Yes, data-data. Dan detail lah. Tu macam contoh bahagian pelindungan. Kita tahu pelindungan apa. Pelindungan ni okey, kita ada apa, ibadah kaful, kita ada medical card. Medical card pun ada per package. Then ada MRTT, MRTTO ni pelindungan. And then bahagian investment, ada macam-macam semua instrumen yang kat dalam tu. Dan listing semua dah ada. Yes. So mungkin kita tahu 1-2 asalnya kan. Tabung haji. Macam aku dulu pun saya tu tabung haji, ASB. Tu simpan biasalah. Lepas tu tengok ada macam-macam lagi. Ada unit trust, ada RIAD, ada hartanah, ada emas, ada saham. Macam banyak lagi instrumen yang boleh yang ada. Kita tak tahu. Betul. So benda tu bagi kesedaran lah. Lepas tu bahagian komitmen, ada semua jenis komitmen. Kadang orang ingat macam komitmen ni bayar rumah, bayar kereta, hutang je lah kan. Tu betul. Selain tu macam pembayaran harian kita, makan minum kita, bayar tol, petrol tu semua. Kalau kita ada subscribe internet apa tu semua kan. Kalau orang dah ada anak tu semua, bayar yuran sekolah diorang, pembiayaan sekolah anak diorang. So benda tu dia bagi aku nampak lah macam ini semua betul lah, ini memang komitmen. Contoh lagi macam pelajaran raya, spare kereta, maintenance, service, insurans dan road tax kereta. So semua tu bila ditunjuk macam tu, macam baru kita macam betul lah, memang nak kena masukkan, kena susun dan detail lah. Mungkin satu bila background macam aku pun background macam engineering, so bila aku nampak benda tu, dia nampak macam very detail and precise. So dia lebih meyakinkan lah bila betul-betul ni kan. Sebab kalau macam tak ada proper management yang macam ni kan, kita akan macam, sebab tu kadang macam sebab sebelum aku jumpa tu semua kan, kadang-kadang tu macam kita bila dapat duit, bila dapat gaji, kita guna-gunanya, kadang bulan tu tak cukup, kadang bulan tu ada lebih. Kadang-kadang kita pun apa yang kita dapat
tu yang kita belanja. Ya Sampai kan betul. tak buat saving pun. Betul, tak buat saving pun. So macam tak tahu duit tu ke mana ni semua kan. Pergilah mana macam kenapa bulan lepas aku macam ada lebih. Bulan ni macam short lah pula kan. Lepas tu Ada tiba tak ada pula tiba-tiba. betul. So bila ada benda yang macam detail macam tu, so mudah macam kau buat perancangan lah. Sebab macam kau tak adalah risau sangat. Sebab aku ni pun mungkin macam senang risau tu semua. Because kita akan rasa macam bulan ni macam kenapa macam tak cukup ni. Lepas tu beberapa bulan lagi nanti contoh nak raya, kena ada duit raya, kena beli baju raya baru ke kan, nak pakai banyak duit kan, tapi bulan ni aku tak cukup. So aku rasa macam nanti raya mestilah lagi tak cukup kan, tapi kenapa tak cukup ni apa semua kan. Aku jadi fikir yang tu lah. So bila ada apps tu, dia yang detail aku macam okay, aku ada perbelanjaan yang kat sini, aku ada perbelanjaan yang kat sini, patutlah memang tak cukup. So aku boleh boleh merancang. So macam benda-benda setengah benda tu aku fikir ini aku nak kena buat bajet ni. Contoh macam Protect insurans kereta. So itu usually dulu kita tunggu sampai waktu tu baru nak kena bayar segedebu kan, dan waktu tu tengah kenilai kat perut lah benda semua. Bulan depan baru fikir nak belanja ke nak ni semua. So maksudnya bila kau dah guna apps ni, kau rasa macam dapat manage kau punya financial tu dengan lebih teratur. Betul, lebih teratur. Dan selain tu dalam apps tu pun dia ada tunjuk yang bahagian DSR tu kan. So dulu macam kan nak beli rumah, kat DSR tu dia bantu tengok lah kita punya tahap ni tahap kesihatan kan. Kesihatan kewangan kat situ, good ke bad tu. So bagi aku itu bagus lah. Alhamdulillah waktu tu aku macam tak ada apa komitmen. Sebab dekat bahagian DSR tu kita boleh tahu macam yelah kita dah buat hutang. So kita bila masukkan detail-detail hutang kita, kita boleh tengok berapa baki kelayakan kita tu. So ada orang yang 40%, ada yang 60%. Maksudnya ada yang boleh buat financing lagi 100,000. So itu baki yang dia boleh buat hutang lagi. So dalam apps tu dia dah boleh macam kita tahu dah tahap kewangan kita sekarang ni kat mana. Betul. Merah ke hijau lah, sebenarnya kata macam tu lah. Bagus lah benda tu. So kau rasa kan lepas kau dah guna, apa antara achievement yang kau rasa macam best gila lah, kau rasa puas hati pakai? Best gila achievement yang aku dapat bila kita dah sedar apps tu buat aku sedar tentang perancangan kewangan. So achievement daripada situ aku boleh mula merancang untuk pembelanjaan yang patutnya dah dirancang. Contoh macam pembelanjaan yang macam raya tu lah aku cakap tadi, ataupun insurans kereta ataupun maintenance kereta kan. So dah boleh merancang awal, so dah boleh menyimpan awal supaya bila jadi kat kejadian tu, contoh kata nak kena repair kereta, so aku dah ada bajet dah kat situ lah. Dan selain tu achievement dia aku rasa mungkin jugalah kat situ yang aku start macam pun nampak lah yang aku punya gaji waktu tu macam tak cukup. Kau impian sebenarnya tak cukup. Sebenarnya tak cukup. So nak menyimpan lebih pun memang sebenarnya tak mampu lah. Satu lagi pun waktu tu pun baru aku sedar yang aku tak ada emergency fund. So emergency fund yang sebenarnya kalau lah belajar kan nak kena ada sebelum buat apa-apa investment dan sebagainya. So kalau aku rasa kalau aku tak ada apps tu, tak belajar tu, aku takkan ada kot emergency fund. Aku akan terus mungkin nak buat investment. Jadi waktu tu fikir property lah. Pada minat property kan. Minat property, fikir nak investment tu semua kan. So aku rasa aku dah beli rumah tu semua tanpa ada apa-apa simpanan. So kalau macam berlaku COVID tu memang aku sakit lah. Memang jatuh lah. Yang jatuh lah. Itulah kesedaran yang aku dapat lah bila apps tu. Kau rasa kan lah apps MFP ni patut tak ramai ataupun rakyat Malaysia lah senang kata yang hidup dekat Malaysia ni pakai apps digital urus kewangan, iaitu My Financial Blueprint? Bagi aku sangat perlu. Memang rakyat Malaysia nak kena ada satu digital punya financial software yang membantu diorang dalam pengurusan kewangan diorang. Lagi-lagi zaman sekarang kita dah ke arah zaman digital pun kan. So memang nak kena ada satu macam financial software untuk pengurusan kewangan tu, supaya kita semua dapat berbelanja dengan bijak lah. Macam kalau orang muda ke apa ke yang macam mungkin belum ada komitmen, diorang akan mudah berbelanja ikut suka hati lah kan, mengikut lifestyle yang diorang nak apa semua. Dan usually terlampau follow lifestyle pembelanjaan ni, dia akan membuatkan kita rasa macam tak cukup duit tu lah. Sebenarnya cukup je, tapi mungkin kita belanja terlebih dekat satu part tu, which is tak perlu pun yang macam tu. Which is sebenarnya memang sebab tak ada sesuatu benda yang bantu dia macam untuk perancangan kewangan lah, macam apps tu kan. Tapi kan ada orang cakap, alah boleh je urus pakai yang kadang tulis kat kertas, pakai Excel. Apa best ni pakai digital ni, apps ni? Macam tu lah. Apa yang kau boleh balas balik kalau diorang, yelah pemikiran yang macam tu. Alah benda boleh tulis kat buku kan, kenapa nak pakai apps? Sebenarnya aku setuju je lah dengan apa yang orang tu cakap. Memang kita boleh tulis sebab the first thing bila macam kita dapat awareness kan tentang financial
planning ni, the first thing memang diajar pun untuk start kita record kan apa kita punya pembelanjaan tu semua. So boleh start lah, nak senang tulis lah kan, tulis dekat buku, kat kertas ke apa kan, dan kata nak senang lagi advance dekat Excel. Tapi bila kita dah faham tentang perusahaan kewangan tu sebenarnya, actually sekadar untuk belajar manage sahaja tak cukup. Dia kena lebihkan lagi daripada situ. Contoh kita dah bila kita dah berjaya manage kita punya kewangan, of course ada step-step seterusnya yang kita kena buat, which is of course kita nak mengembangkan lagi duit kita lah kan. Betul. Kita nak simpan untuk bersara dengan selesa. Nak kaya lah. Nak kaya kan. So nak kaya. Kita nak kaya, nak hidup senang semua kan. So kita ingat waktu awal bekerja, dengan bekerja je dah cukup. Tapi sebenarnya itu bukan buat yang kita berkaya. Sebab bila kita kerja, kita pakai duit semua gak, tak simpan, macam mana nak kaya kan. So of course kena lebih macam menyimpan. Untuk lebihkan tu lah, bagi aku lah, untuk maksudnya sekadar selain daripada kita dah manage tu semua, untuk bagi kita satu level yang lagi tinggi daripada segi simpanan tu, investment dan sebagainya, kita kena ada satu lagi, kita kena ada level financial pengurusan kewangan yang lebih tinggi. Jadi macam MFB tu, dia tengok dia ada pengiraan untuk pengiraan DSR, dia ada untuk pengiraan future estimation 10 tahun berapa aset kita ada, and then dia ada liability. So benda-benda tu of course lah memang Excel boleh buat kan, tapi kena buat sendiri lah, and mungkin manual lah, and mungkin salah, tak betul. Kita pun mungkin salah tak betul tu, mungkin formula Excel tu salah. Itu satu. Yang satu lagi mungkin info tu, contoh kereta kita letak aset, so dah salah kat situ kan. So benda-benda ni, sebab tu kena ada satu level of pasal tu benda lah, benda yang which is berkaitan dengan pengurusan kewangan tu yang lebih advance, which is daripada MFB tu. Sebab MFB tu dia bukan sahaja macam untuk management, bukan macam Excel je. Dalam tu pun sebenarnya dah dicipta, dah didesign oleh pengasas lah, which is MJ, mengikut perancangan kewangan yang betul, financial planning yang betul. Item-item dalam tu semua sebenarnya dah disusun. Cuma kita kena belajar lah tentang pengurusan kewangan, dan of course apps tu kena guna, kena try, and then kena study lah juga benda tu. So bagi aku lah. So yelah, kita pun dah nak orang kata di akhir rancangan podcast kita ni. Tapi sebelum tu tadi ada satu part yang kau cakap ada benda yang kau nak share tu. Nanti kau share pasal rumah kot. Kau apa ke? Kau ingat tak? Oh, satu yang benda tu sebelum kita nak habis kan, sebelum kita bagi akhir-akhir kata ni kan. Kau share ke cerita apa tu? Cerita tu. Okay. Dia sebenarnya cerita sedih. Cerita apa tu? Cerita okay. So pada dalam perjalanan ni lah, sebelum ni dalam kehidupan aku, pas aku bekerja as engineer tu, waktu tahun COVID 2020. Waktu 2020 tu kan kita ditimpa dengan musibah COVID kan, tu lockdown dan everything tu semua. Dan waktu tu pun sebenarnya aku dalam kehidupan aku lah ni, aku punya pengalaman yang sendiri, pengalaman peribadi, yang mana aku menghadapi satu ujian, boleh kata ujian lah, yang sangat berat lah sebenarnya waktu 2020 tu. Aku tak diuji dengan COVID, Alhamdulillah, tapi aku still diuji, di mana waktu tu aku decide sebenarnya lah, kan transition tu kan, actually niat asal tak adalah nak 100% lagi transition. Ada cita-cita tu, cuma waktu tu transition tu berlaku, tapi bukan atas memang aku betul-betul nak kata bersedia lah, betul-betul niat, aku dah ready untuk jump. Waktu tu aku decide untuk berhenti tempat kerja aku. Sebenarnya lebih kepada tempat kerja tu lah, aku nak cari new company, tempat kerja yang baru tu semua, just niat macam tu because of aku dah tak tahan lah kerja dekat situ. Waktu ni 2020 time COVID. So waktu tu aku berhenti kerja tu kan, kita tak tahulah COVID tu apa semua kan, tapi daripada segi lockdown apa semua, tak ada news, tak ada apa, kita memang tak tahu langsung kan. So aku macam aku just take initiative, aku just hantar notis semualah. Dan notis tempat kerja lama aku tu 2 bulan. So aku hantar pada awal bulan 3. So aku tak apalah, aku fikir macam bulan 3 sempat cari kerja baru sebab dia 2 bulan aku cari macam tu lah aku fikir. So waktu bulan 3 tu kan, pertengahan bulan 3 lockdown. Lockdown, dan of course semua orang tahulah waktu tu memang best lah lockdown tu semua kan, tapi segala segi ekonomi, daripada segi kerja tu semua memang tengah jatuh, tengah turun kan, because of lockdown and COVID, semua tengah takut semua, so tengah krisis lah. So waktu tu aku pula berhenti kerja. So dalam tempoh nak dijadikan cerita tu lagi,
because of crisis tu, company aku yang tempat aku kerja tu, dia keluar notis start bulan 4, gaji akan dibayar separuh kepada semua pekerja. So aku dah gaji separuh, dan tapi cuma dia tak cakap, ayat dia is bukan gaji tolak separuh. Dia kata buat masa sekarang gaji dibayar separuh, dan pada tahun hadapan macam akan dibayar balik. Macam tu lah. Tapi aku waktu tu aku dah berhenti kerja. Aku dah macam, aku try lah fight ni semua kata notis. Tapi memang macam tu isu dia. So macam terang memang down macam tu lah. So because of the transition, lepas tu pula aku kena dengue. Dengue yang teruk. Tu COVID. Bukan COVID. Bukan COVID tau, dengue. Cuma ada pengalaman masuk hospital yang waktu COVID tu kan. Kena stay tempat lain dulu, tempat yang tertutup waktu tu. Macam doktor sekali pun pakai yang PPE semua complete kan. Ambil test tak tunggu sehari tu semua kan. Memang aku diletakkan dalam ward critical jugalah. Dia panggil apa ward tu? ACU macam tu. Dia bukan ICU, dia atas sikit lah benda, tapi dah yang teruk-teruk lah. Sebab aku punya platelet waktu tu rendah sangat. Rupanya aku pernah kena dengue sebelum tu. Katakan tu second time. Tapi dulu aku tak pernah masuk ward, tak pernah apa pun. Waktu tu baru kena. Aku diuji macam tu lah. Tak ada kerja, tak ada masuk ward macam tu. Sakit pula tu. Sakit lah tu. Lepas keluar tu semua memang dalam recovery period tu agak lama apa tu juga. Tapi dalam tempoh tu semua aku cari-cari kerja apa semua, memang aku dapat satu interview je lah. Pun tak terima apa semua kan. Tapi dalam situation tu aku continue sebagai seorang perundi kewangan dengan takaful lah. Dan mungkin bagi aku dia macam hikmah lah. Mungkin Allah tu nak lorongkan aku dekat sini, kat yang aku sekarang ni. Tapi kena melalui fasa-fasa yang perik tu semualah. Tak tahu lah, mungkin dulu ada dosa-dosa yang aku buat ke apa ke kan. Kita tak nak buruk sangka ke apa macam tu. Tapi kita tak tahu. Tapi mula macam tu, dah alhamdulillah daripada situ sampai hari ke hari ni lah, di dalam bidang financial tu, which is income pun alhamdulillah dah okey dekat sini. Kerja pun dah dah happy, dah buat apa yang suka lah. Dulu suka juga. Cuma yang sekarang financial jadi perunding ni, lagi lah dengan tim MJ, tim Ahyat semua, fokuskan kepada memastikan rakyat Malaysia urus kewangan tu dengan betul. Walaupun kita sebagai ejen takaful, perundi takaful kan, make sure diorang ambil perlindungan yang betul, package yang betul. Bukan sekadar macam sebab nak kerja sale ke apa je kan. So ajar yang betul. Sebab yang penting kewangan, perlindungan tu ada tu semua, kewangan pun teratur. So macam tu lah. So orang kata nak senang tu susah-susah dulu. Betul. Baru dapat senang kan. Betul. Orang kata dah hadapi ujian tu baru Allah bagi rezeki nikmat tu. So tu dah baru tahu sebenarnya cerita ni kan. Aku tak cerita kan dekat kawan, tak ada kan. So ni baru berkenalan kan. Penonton podcast je yang boleh tahu tentang cerita ni. Kata dihadapi masalah, berhenti kerja waktu COVID. Okey, lepas tu yelah rezeki masuk dalam industri ni, belajar kewangan, tiba yelah urus kewangan dengan sebagainya. So kau boleh tak sebelum kita tamatkan podcast ni, kau share kan apa yang kau boleh relate kan daripada segi isu yang kau hadapi tu ataupun masalah yang kau hadapi tu dengan kewangan, dan kata-kata akhir lah kepada penonton-penonton podcast kita. Apa yang aku boleh relate lah dengan kewangan kan, dengan dalam kehidupan. First thing first, mungkin nasihat lah kan. Kira jangan rasa kita ni sentiasa akan okey. Sentiasa kan ada duit lebih ke, kerja kita tu akan sentiasa ada je. Kita takkan, kiranya kita jangan rasa yang kita takkan jatuh. Kalau sebab Allah nak uji, dia akan uji lah. Aku pernah dengar satu kata-kata ni lah, tak pasti siapa dia punya mengucap dia, orang yang cakap dulu. Dia cakap manusia ni sebenarnya kita ada dua nyawa. Ni English ni lah. So yang nyawa yang pertama adalah nyawa kita sekarang. Nyawa yang kedua adalah bila mana kita ditimpa sakit. Maksudnya bila kita sakit tu, lepas tu baru kita sedar betapa bila kita sakit tu, yang kita sedar betapa pentingnya nyawa kita. Yang pertama tu. So benda tu macam kira syukur aku dah macam merasai itu juga, dan merasai yang sebenarnya apa yang kita ada ni, apa yang kita miliki ni, rezeki Allah bagi ni, kena betul-betul jagalah, kena betul-betul bersyukur, dan jangan terlampau macam lalai sangat lah.
aku dah bekerja kan. Kalau dalam kewangan kita rasa macam aku dah bekerja ni rasa macam dah okey. Tak perlu lagi kot nak simpan dulu. Aku nak enjoy dulu ke. Aku nak ni dulu. Tak perlu fikirlah, ambil je kan. Tak perlu fikir lah, takaful ni tak apa, nanti pun boleh. Aku rasa siap aku nak belanja untuk ni apa dulu. Kita tak tahu apa yang nanti akan datang tu semua. Bukan nak minta, tapi at least kalau dah sedar, dah ada orang tegur, dah nampak kat mana-mana tentang kepentingan tu kan. So jangan tolak tepi lah. Cuba macam mendalami jugalah. Macam, and then bertindak jugalah untuk ubah diri kat situ. Dan jangan pandang macam benda tu alah nantilah. Yelah, kalau tak bertindak macam mana nak dapat hasilnya kan? Ya, betul lah. Saya kata daripada segi kewangan jugalah kot kan. Merancang awal dan kalau ada duit lebih, make sure korang bersyukurlah dengan apa yang diberi. Tambahkan atau lebihkan bersedekah. Jangan lupa zakat tu semua. Macam ustaz pula datang sekolah agama. Aduh. Ada ya. Tapi macam tu lah. Kiranya nak cakap kalau ada lebih ke tu, syukurlah kan income yang kita dapat memberi. Kalau kurang, bersabar. Jangan kata marah-marah ke, jangan macam kita menyalah-salahkan dan menyalahkan takdir. Dan cuba untuk berusaha untuk mengubah apa diri itulah. Jangan terlampau selesa dan jangan salahkan orang lain lah. Dan kata kalau kita rasa macam dah ada masalah kewangan, kita kena ada usaha untuk membetulkan masalah kewangan kita tu dengan cara urus, mungkin tambah pendapatan. Betul tak? Betul. So kita kawal apa yang kita boleh kawal. Jangan kita kawal benda yang kita tak boleh kawal langsung. Macam tu. Okay. So terima kasih Basit atas kehadiran pada episod yang kedua ni. So insyaAllah nanti ada masa lagi kita boleh jemput ke, ataupun kalau korang suka orang kata episod yang kedua ni, korang boleh like, komen di bawah, dan jangan lupa tekan button subscribe channel Izzah Yusof. Okay, apa pun terima kasih Basit atas kehadiran hari ni. Terima kasih atas jemputan. Okay, so itu saja guys. Jangan lupa tonton kita punya series-series episod yang seterusnya dalam podcast Meh Jenguk. Betul tak tu? So jumpa lagi korang pada next podcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.